أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surat 17 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila min qabl kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitab
لو يردونكم من بعد إيمانكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.
الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat Tuan Pengurusi, selamat Tuan Imam, selamat tuan-tuan puan sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 106 ke surat 17, ma nansakh. Sebelum kita masuk kepada tadabbur, kita tengok kaedah tajwid dalam bab bacaan Al-Quran Karim yang kita baca sebentar tadi. Ma nansakh, kha tu tafkhim, tebal. Ma inputan dia daging bibir belah keluar. Ma bukan tengah tu ba ma nansakh, nan dengung ikhfa masuk ke sin, ikhfa maknanya disembunyikan di sin. Nansakh, kha tu tebal tafkhim. Nansakh min ayatin, tin kalau kita berhenti tang tu dia jadi ha. Min ayah kalau kita sambung jadi tin tu jadi izhar. Ini bagi jelas. Min ayatin aw nunsiha, nun sama juga ikhfa tu. Na'ti bi khairim minha, na'ti. Jadi dia hamzah ni dalam perkataan dipangkal, dipelangkal kerongkong kita. Na di atas sikit, tengah tu jadi ain. Ni bukan na. Di mana dia ditahan, jangan kita tercekik kan. Na'ti bi khairim, ri nipis. Jadi dia baca nipis ri. Jadi setiap ra bagi bawah dia nipis. Na'ti bi khairim minha aw misliha, misliha. Alam ta'lam anna Allah, alam ta'lam, alam mim sukun izhar juga tang tu. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir. Jadi tengok, kalau keadaan nafas kita tak berapa jam pendek kan. Jadi nafas kita ni ikut keadaan juga kan. Ada masa nafas pendek, ada masa nafas panjang. Jadi kalau nafas pendek ni kena kita berhenti tang mana kita berhenti. Kita kena tahu tang mana sepatutnya kita berhenti. Kan? Sebab kalau tidak selagi dia gantung kan. Jadi tak cantik. Jadi kalau nafas kita tak boleh kita alam ta'lam sampai ke qadir. Alam ta'lam anna Allah, berhenti tu. Atau ambil anna Allah. Anna Allah ala kulli syai'in qadir. Qadir yang tu nipis. Sebab apa nipis ra tu? Sebab ra tu dia sukun mendatang nama dia. Sukun mendatang ni mati. Mendatang tu sebab kita berhenti. Asal dia bukan sukun, dhammatain kan. Qadirun run. Sebab kita berhenti tang tu mati mendatang. Sebelumnya ada ya, huruf ya.
Dan sebelum ya tu pula huruf berbaris bawah. Lepas itulah dia kena nipis. Alam ta'lam Allah ala kulli syai'in qadir. Nipis. Alam ta'lam sama macam tadi. Izhar. Anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Itu pun roh tu nipis juga kan? Alhamdulillah. Jadi dan begitulah kita kiaskan keseluruhan bacaan sehingga ke 112 tu. InsyaAllah kita tengok pula makna dan tadabbur dia. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai firman-Nya ada hukum nasikh mansukh, iaitu perkara yang didatangkan hukum kemudian didatangkan satu hukum pula untuk memansuhkan, untuk memadamkan hukum yang datang yang terdahulu. Nama dia nasikh mansukh. Dalam Quranul Karim ketika mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mengarahkan kiblat suatu solat ke arah Baitul Maqdis, Palestin, ketika mana Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka untuk solat kiblat yang pertama ialah ke Baitul Maqdis. Kemudian datanglah lebih kurang 18 bulan lebih kurang kiblat ke Baitul Maqdis. Setelah itu barulah datang satu hukum memansuhkan kiblat menghadap Baitul Maqdis, memansuhkan mana dia apa? Dibatalkan. Datang hukum kemudian iaitu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka datang satu hukum perintah, maka arahkanlah, maka pengalihan kiblat. Maka hukum yang pertama itu dibatalkan dengan datangnya hukum yang kedua, iaitu mengarahkan wajah ke arah kiblat Baitullahil Haram, itu Masjidil Haram. Jadi ketika mana Allah Subhanahu wa taala nasikh mansukh, ada hukum yang dibatalkan kemudian digantikan. Sebab itulah manansakh, sesuatu yang kami mansuhkan. Ya, ayat-ayat yang batalkan hukumnya. Ya, hukum yang dibatalkan min ayatin, daripada mana ayat? Sama ada ayat itu telah pun dimansuhkan hukumnya dan bacaannya tetap. Sama juga yang Allah mansuhkan ayat dan bacaannya sekali, kan? Min ayatin aw nunsiha, ataupun kami lupakannya, mana kami jadikan kamu melupainya, tidak mengingatinya. Na'ti bi khairin minha, kami akan datangkan hukum yang lebih baik daripadanya. Aw misliha, ataupun seumpamanya. Sebab itulah kalau kita tengok dalam bab perintah pun dalam Al-Quranul Karim, ittaqullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar, kan? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sifat takwa yang sebenar. Jadi ketika mana kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dhaif, yang lemah, yang dalam keadaan kelemahan kita ni, kita tidak mampu bertakwa sesungguhnya, benar-benar takwa kepada Allah, mesti kurang. Mesti ada celah kita berbuat dosa, dan kita memang diciptakan, manusia diciptakan ialah dalam keadaan lemah. Kita sentiasa buat dosa. Jadi ketika mana ayat ini turun, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan juga ayat. Untuk apa? Untuk menyamaknya ataupun memberikan suatu jawapan kepada orang yang bertanya, ya Allah, bagaimana aku bertakwa dengan takwa yang sebenar dalam masa yang sama saya selalu berbuat dosa, ya Allah. Kan? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat
kan, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kamu. Mau apa? Takat mana kita mampu? Masya-Allah, semampu kita. Kita buat ibadah kepada Allah takat mampu kita. Kita salat kalau tak mampu berdiri duduk, tak mampu kita. Kita puasa tak sanggup dah puasa, buka puasa, kena qada pada hari yang lain. Ataupun kalau dia sakit tak ada harapan sembuh, kena fidyah. Masya-Allah, mastata'tum. Jadi apa makna dia? Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bukan maknanya yang satu ni lebih baik daripada yang nombor dua ni, bukan. Setiap kita ada keadaan tersendiri. Suatu contoh, walillahi masalul a'la. Perniagaan dicontohkan dengan perniagaan. Ada orang yang berniaga satu barang. Untung dia dapat satu barang ni separuh. Contoh dia apa? Dia beli RM10. Dia jual RM20. Untungnya RM10. Satu barang ni. Ada juga orang yang menjual barang yang sama, tapi dia ambil untung RM5 saja. Ataupun dia ambil untung RM1 saja. Dia beli RM10, dia jual RM11. Barang yang sama. Soalan dia, siapa yang paling banyak terjual barang dia? Mestilah orang yang paling banyak terjual ialah orang yang jual RM11 dibandingkan dengan orang yang jual RM20. Pasal apa benda ni berlaku? Sebab apa? Takwa, kita balikkan masih kepada takwa tadi. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kamu sebenar-benar takwa kepada Allah. Mana dalam hal mengawal diri kita ni, kalau kita betul-betul kawal diri kita ni, maka kita tak mampu. Ada yang mampu, ada seorang, dua orang boleh, tapi kebanyakan kita tidak. Akan terkena juga, masuk juga. Tetapi kata Allah, mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu. Solatlah kamu sembahyang tahajud 2 rakaat pun tak apa, tak ada masalah. Tetapi ringan. Jadi mana yang lagi banyak kita buat? Mestilah yang ringan tadi. Yang macam tadilah, mana yang lebih banyak orang barang yang dilaku? Mestilah yang murah tadi. Yang dia ambil untung RM1. Yang dia ambil untung RM10 tadi, ada tak barang terjual? Terjual juga. Tapi tak banyak. Terjual 3, 4. Tapi yang dia ambil untung RM1 tadi, banyak terjual. Masya Allah. Dan natijah dia, akhir sekali, siapa yang paling banyak dapatkan untung? Yang paling banyak dapatkan untung tentu orang yang banyak laku barang dia. Tak sama dengan orang yang mahal dia pun, tapi laku dia tak banyak lah. Makna dia apa? Makna dia kalau kita contohkan, mastata'tum, takwalah kamu kepada Allah takat mana kamu mampu. Orang yang berbuat dalam kemampuan dia, mana dia suka untuk laksanakan terus menerus. Macam kita bersedekah. Kita bersedekah tiap hari sedekah RM1. Tapi istimrar, berterusan. Maka itu lebih dikasihi oleh Allah dan lebih banyak pahala dia dibandingkan dengan orang yang bersedekah banyak sekali ya, tapi lepas tu tak sedekah dah. Orang yang baca Quran tiap-tiap pagi dia baca semuka. Allah lebih kasihkan dibandingkan dengan orang yang baca sejujur tapi sebulan dia tak baca lepas tu. Masya-Allah. Sebab itulah ittaqullaha mastata'tum. Jadi ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu hukum dan kemudian hukum yang kedua pula turunkan untuk memasukkan hukum yang pertama, itu adalah kebaikan kepada hamba. Bukan Allah tak tahu, Allah Maha mengetahui apa yang berlaku, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan suatu ujian kepada seorang hamba. Masya-Allah. Seperti mana tahwil kiblat, maka ketika mana peralihan kiblat yang berlaku, maka di sana ada ujian Allah Subhanahu wa taala untuk menzahirkan siapa yang beriman yang sebenar dan siapa yang berpura-pura beriman. Siapa yang munafik, siapa yang beriman yang sebenar. Maka terzahirlah. Sebab itulah pada kesimpulannya semua nasihat dan mansukh itu ialah bukan masalah pada apa benda yang Allah perintahkan itu, tetapi sesungguhnya yang masalahnya ialah pada perintah itu. Siapa yang memerintahkan? Allah. Kalau dah Allah memerintahkan, maka kita sami'na wa ata'na. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah,
Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir? Tidakkah kamu mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maka berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sebab itulah yang menjadi keutamaan kita ialah mengikuti perintah Allah. Bukan pada apa yang diperintahkan, tapi mengikuti perintah Allah. Iblis ketika mana diperintahkan sujud kepada Adam AS, sujud sebagai penghormatan, maka iblis ni tertipu. Sebab dia melihat benda yang diperintahkan, apa benda ni? Tak ada guna. Tapi dia tidak memandang siapa yang memerintahkannya. Orang beriman tidak. Orang yang beriman dia lihat pada yang diperintahkan. Sebab itulah ketika mana umat Islam diperintahkan untuk sujud berkiblat kepada, untuk semayang berkiblat ke Baitullahil Haram, iaitu ke Kaabah, dia akan berkiblat. Maka kita berkiblat kepada apa? Kepada satu rumah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Kaabah, Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi bukan kita melihat pada Kaabah itu ataupun kepada Baitullahil Haram tu, tetapi kita melihat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menilik kepada perintah Allah. Kalau Allah dah memerintahkan, kita ikut, sami'na wa ata'na. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh? Tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Tuan-tuan dan rahmatullah, ketika mana Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mendapati semua yang ada dekat Madinah ni, kekuasaan, harta, kekayaan, ekonomi, pendidikan, dikuasai oleh Yahudi. Dan Yahudi ini bertujuan ketika mana dia ada kuasa, dia akan menindas orang-orang yang lemah. Jadi ketika mana Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi melihat semua ini berlaku di Madinah. Yahudi menguasai segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat alam ta'lam. Seolah-olah apa? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau mengetahui Allah pemilik langit dan dia adalah pemilik bumi? Sebab itulah ketika mana Allah Subhanahu wa taala membinasakan semua yang ada, iaitu hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, limanil mulkul yaum. Hari ini siapa berkuasa? Tidak siapa pun yang mampu untuk berbicara. Sebab apa? Sebab kuasa mutlak, kuasa yang sebenar itu hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan kuasa kepada siapa yang dikehendaki, dan dia jugalah yang akan mengambil kekuasaan daripada siapa yang dikehendaki. Jadi ketika mana perkara ini zahir, jelas kepada kita, makna dia yang memiliki mutlak yang sebenar itu adalah Allah. Harta atas muka bumi Allah ini dia selalu berpindah. Berpindah di satu tangan ke tangan yang lain. Berpindah pemilik. Sebab itulah kalau kita tengok, kita beli kereta second kan, kita tengok berapa tuan dah pindah-pindah. Tuan pertama pindah ke tuan kedua, tuan ketiga, kita tuan yang keempat, pemilik yang keempat. Masya Allah. Begitu juga tanah yang kita warisi, rumah yang kita duduklah ni, tanah tu dulu siapa milik siapa. Lepas tu berpindah tangan, kesimpulan, hinggalah berpindah tangan sampai kita pun bukan milik mutlak, akan berpindah juga. Sama ada berpindah menjadi harta pusaka atau warisan kepada anak kita, ataupun dia berpindah kepada orang lain, dia jual. Masya Allah. Tak ada milik yang hakiki, yang sebenar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Semua berpindah. Yang kekal apa? Yang kekal apa yang kita letakkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita infakkan. Jadi wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir, dan tidaklah kepada kamu dan apa? Tiada ada bagimu pelindung dan penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang melindungi, yang menolong hanyalah Allah. Waliyun, yaitu muhibbun. Yang mengasihi dan mencintai kita siapa? Allah yang mencipta kita. Nasir, yang menjadi penolong, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebab itulah dalam firman Allah ni digandingkan dua, waliyun, nasirun. Sebab apa? Sebab kalau wali, muhibbun, iaitu mencintai, mengasihi. Orang yang mengasihi, mencintai, belum tentu boleh menolong.
Tapi ketika mana Allah gandingkan dua-dua, Allah suka, Allah cintai kamu, Allah sayang kepada kamu, Allah kasihkan kamu, dan dia juga akan menolong kamu. Masya Allah, waliyun nasirun, dialah yang mencintai kita, yang mengasihi kita, dan dialah juga penolong kita. Jadi jangan kita ragu akan pertolongan Allah. Jangan kita persoalkan bab pertolongan dan kasihnya Allah. Yang mesti kita persoalkan, dahkah kita buat apa yang Allah perintahkan kepada kita? Dahkah kewajipan kita tunai dengan sepenuhnya? Itu yang mesti kita persoalkan kepada diri kita. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah hendak meminta kepada rasulmu yaitu Muhammad seperti mana permintaan yang diminta oleh Yahudi kepada Nabi Musa? Adakah kamu juga buat perangai yang sama, wahai umat Nabi SAW? Makna dia apa? Makna ayat ini beritahu kepada kita, ayat ini ditujukan kepada kita umat Nabi SAW. Adakah kamu wahai umat Nabi SAW meminta satu permintaan yang pelik yang sama diminta oleh Yahudi kepada Nabi Musa sebelum ini? Masya Allah. Apa permintaan mereka? Mereka meminta Nabi Musa untuk berjuang di jalan Allah, untuk berperang, dan mereka duduk. Mereka meminta kepada Nabi Musa untuk melihat Allah, zat Allah. Dan mereka ungut Nabi Musa, mereka tidak akan beriman kepada Nabi Musa, lan nu'minu laka hatta nara Allah jahra. Kami tidak beriman kepadamu ya Musa sebelum kami melihat Allah. Dia minta satu permintaan yang berbagai permintaan. Masya Allah. Adakah kamu juga ikut untuk yang sama seperti mereka? Maka soal ini, mana dia apa soalan ini? Tidaklah mengatakan, ya dah. Maka permintaan yang mereka minta, tidak ya Allah. Mereka meminta kepada Nabi Musa, mereka menuntut suatu kewajipan ataupun satu hak, tapi mereka tidak tunaikan kewajipan mereka. Jadi kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan satu ketegasan dalam ayat ini. Sesiapa yang mengubah suai, tengok, wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Sesiapa yang mengubah suai, dia ambil kufur, dia tinggalkan iman. Sebab ba di situ masuk kepada matruk namanya. Ba di situ masuk kepada tinggalkan, yang ditinggalkan. Sebab itulah ketika mana kita tengok wa may yatabaddal kufra, sesiapa yang mengubah suai. Iman dia ada dah, tapi dia pilih kufur. Dia jual iman dia untuk mendapatkan kekufuran. Dia tolak hukum akan Allah. Dia tolak perintah Allah. Dia pertikaikan agama Allah. Dia dah mula cabar hukum akan Allah Subhanahu wa taala. Yang halal jadikan haram, yang haram jadikan halal. Ini sesuatu perkara yang mengundang bala. Satu perkara yang mengundang bala dan satu perkara yang tanpa disedari sesungguhnya dia telah memasukkan dirinya dalam suatu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia telah main api. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, sesiapa yang telah menggantikan iman dia dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil. Sungguhnya kata Allah, dia telah sesat daripada jalan dan sesat yang jauh, sesat daripada jalan yang lurus. Masya-Allah. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Punca dia apa? Banyak yang tersesat. Sebab apa? Sebab ramai dari kalangan ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu kepada setelah kamu beriman. Mengembalikan kamu seperti mereka tidak beriman kepada Allah. Wadda katsirun. Banyak, ramai daripada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani ini menginginkan umat Islam ni sama seperti mereka, iaitu apa? Kafir. Mengingkari agama Allah, tidak mempercayai Nabi SAW. Wadda katsirun, banyak min ahli kitab la yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Apa punca dia? Hasadam min indi anfusihim. Sebab mereka hasad, sebab mereka membenci kepada kita, sebab mereka tak sukakan kepada orang yang beriman melaksanakan agama yang dengan betul.
Sebab itulah kita diperangi dan kita dimusuhi ketika mana kita laksanakan agama kita dengan betul. Walhal Al-Quran telah memberikan suatu ketetapan, lakum dinukum waliyadin. Kepada kamu agama kamu, kepada kami agama kami. Kami tidak melarang kamu melaksanakan agama kamu. Jangan larang dan cabar juga kami melaksanakan agama kami, melaksanakan hukum hakam kami. Mana ada apa? Benda ni jelas dalam Al-Quran. Tapi mereka tetap tak kacau. Pasal apa benda ni jadi? Hasadam min indi anfusihim. Sebab mereka hasad. Mereka tak suka kita berada dalam kebaikan. Mereka menginginkan umat Islam ditimpa satu keburukan. Mereka tak suka kita ni kalau kita buat hukum hakam kita akan menerima kebaikan daripada Allah. Itu yang mereka tak suka. Mereka menginginkan kita ditimpa bala. Sebab kita membelakangi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita meletakkan di tepi hukum Allah. Jadi bagaimana cara yang mereka akan buat? Mereka akan cari geng-geng mereka. Siapa geng mereka untuk merobohkan agama? Geng mereka ialah munafik. Geng munafik ni lah banyak. Rupa Islam, muka Islam, nama Islam, hati kafir. Itu munafik. Rupa Islam, nama Islam, sirik Islam. Tapi perangai, hati lebih kurang kafir. Dia memusuhi Islam, perkataan dia musuh Islam, tindakan dia memusuhi Islam. Apapun yang dia buat mesti merugikan Islam. Tidak ada menguntungkan Islam. Maka seperti inilah. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Sebab mereka hasad daripada diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Depa hasad, depa tak suka kepada Islam selepas kebenaran Islam itu nyata. Yang ni perkara ni kalau kita tengok, pasal apa benda ni boleh jadi? Kan pelik kan? Sepatutnya kalau keterangan itu datang, jelas, nampak, patutnya ikut. Kebenaran itu nyata, sepatutnya ikut, bukan diperangi. Tapi benda ni dah jadi hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dah menjadi ketetapan Allah. Orang-orang yang melihat kebenaran Islam nyata, mereka bukan mengikutinya. Orang yang tak suka kat Islam ni, walaupun kebenaran Islam nampak jelas, nyata, mereka akan perangi kebenaran Islam tu. Mereka mengetahui kalau kita buat hukum hakam Allah, kita akan diberikan oleh Allah kemenangan. Mereka tahu benda tu. Ketika mana hamba Allah, orang yang beriman, membuat hukum hakam Allah, taat kepada Allah, ditunaikan kewajipan dia, dan dia ikut apa ketentuan Allah SWT, Allah akan tolong mereka. Allah akan tolong dia. Yang ni yang orang kafir tak mahu. Dia cuba untuk merosak kita agar Allah tidak menolong kita. Kalau Allah tidak menolong kita, dia mudah kuasai kita. Benda ni senang nak faham. Benda ni senang nak faham. Sebab apa? Sebab itulah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita suatu amaran dalam Quran, Allah sayang kepada kita orang yang beriman. Jadi jangan taat kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi fa'fu wasfa'u hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka maafkanlah mereka dan berlapang dadalah kepada mereka sehingga Allah memberikan perintahnya kepada kamu. Biar saja Allah akan berikan keputusannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tetap ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa atas segala sesuatu. Dan wa aqimus solah wa atuz zakah. Allah perintahkan orang yang beriman, aqimus solat, dirikan solat, jangan lupa sembahyang. Sebab sembahyang inilah sebagai penentu kita, sebagai pembeza hamba yang beriman dan kafir. Solat saja. Kalau solat pun tidak, maka samalah dengan kafir. Maka pembeza dia ialah aqimus solah wa atuz zakah. Dirikan solat, istiqamah, dan tunaikan zakat. Itu hak orang lain pada harta kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inallah. Allah berikan kepada kita satu sifat agar kita ni tenang. Sebab selalunya orang yang mencintai, ketika mana berpisah daripada yang dicintainya, hatinya akan gundah gulana. Kita mencintai harta, kita mencintai harta, duit. Ketika mana Allah perintah kita wa'atuz zakah, tunaikan zakat, berikan sedekah, hati kita akan rasa sedih. Hati kita akan rasa gundah.
Hati kita akan rasa macam tak puas hati. Tapi Allah bagi tahu, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Tak payah risau. Setiap apa yang kamu keluarkan di jalan Allah, pasti kamu akan temui di sisi Allah. Bertambah banyak. Tak payah risau. "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Sesuatu kebaikan yang kamu tunaikan, niat lillahi ta'ala, tak risau, tak payah risau. Sebab apa? Allah akan gantikan dia berganda-ganda. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan Allah beritahu, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas perbuatan yang kamu buat. Apa pun yang kita buat, benda kecil, benda besar ke, Allah mengetahui. Sebab itulah hadis daripada Umar, riwayatkan daripada Umar bin Khattab mengatakan, "Innama a'malu binniyat." Sesungguhnya apa? Setiap perbuatan kita, apa pun yang kita buatkan, dia akan dikira dan diberikan ganjaran terpulang niat kita. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan inilah suatu perkataan pelik yang berlaku, yang direka oleh Yahudi. Yahudi kata apa? La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Yahudi mengatakan tak masuk surga melainkan Yahudi saja. Nasrani pun kata apa? Tak masuk surga melainkan Nasrani saja. Tilka amaniyuhum, Allah bantah. Tilka amanihum, itu angan-angan saja. Itu perkataan rekaan saja. Tilka amanihum qul hatu burhanakum. Itu suatu perkataan angan-angan dan rekaan saja. Hampa beritahu kepada mereka, kata Allah, tanya kepada mereka, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hampa dapat surat tak? Hampa dapat jaminan tak? Ataupun ada tak daripada Allah turun ayat mengatakan hampa saja masuk surga? Kalau kamu betul, tak ada jawapan apa. Sebab apa? Sebab suatu rekaan Yahudi ketika mana Nabi di Madinah, datang Yahudi kepada Nabi SAW mengatakan, membanggakan, sesungguhnya apa? Yang masuk surga hanyalah kami. Maka turun Al-Quran, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang sebenarnya, kata Allah, siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya, Islam. Sesiapa yang menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya, aslama wajahu, yang menyerahkan diri kepada Allah, bukan yang Allah perintah dia buat lain, itu bukan. Yang itu kafir. Walaupun dia mendakwa dia yang hebat, tapi sungguhnya dia kafir. Orang yang sebenar ialah orang yang beriman, menyerahkan diri kepada Allah, wa huwa muhsin, kemudian dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Allah, falahu ajru inda rabbih. Orang yang seperti itulah yang mendapat pahala di sisi Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah akan selamatkan dia, maka dia tidak akan rasa takut. Allah selamatkan dia dan dia tidak akan rasa sedih. Jadi inilah tuan-tuan dan puan rahimakumullah, suatu Al-Quranul Karim yang kita baca satu muka pada pagi ini sebagai peringatan kepada kita, nasihat kepada kita agar sentiasa kita berbuat kebaikan, agar sentiasa apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, kita jangan tengok pada perintah tu, tapi kita tengok siapa yang memerintahkan. Kalau Allah yang memerintahkan, sami'na wa ata'na. Jangan tengok pada perintah, besar ke, susah ke, ataupun kecil, tetap kalau Allah yang memerintah, maka semua itu kita laksanakan. Sami'na wa ata'na, laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita suatu sifat istiqamah. Allah menjadikan hati kita iman yang kuat. Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam hati kita suatu sifat ketenangan, sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa
وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.